Dok, apa ni? Lagi sikit. Baru 51,000. ASB 62,000. Dan adakah ASBF tak berbaloi? Ada orang yang tanya saya, boleh tak buat satu video khas tentang pengiraan sebenar ASBF ni? Dari segi dividen, dividen tu keuntungan yang kita dapat, interest yang kita kena bayar kepada bank sebab nama pun ASBF, dan juga berapakah nilai bersih yang akan kita dapat sekiranya kita terminate sijil selepas 10 tahun. Right? So memang very specific, and this is awesome. Thank you very much Azrul kerana tanyakan saya soalan ni. So saya akan tunjukkan kepada anda pengiraan dia. So kalau anda ada pen and paper, you might want to take this down. Right? So ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu dahulu. Right? So this is my whiteboard. Okay, my whiteboard. So first thing first, kalau kita nak kira ASBF ni, kita kena kira juga ASB. Berapa ASB kalau kita simpan seperti biasa. So it's all about ASB. Okay, ASB versus ASBF. Okay, so baru kita dapat compare mana satu yang lagi baik. Let me give you a context. Okay, sekarang ni anda nak buat ASBF. Kita ambil contoh anda buat ASBF, let's say berapa? Let's say anda buat ASBF RM100,000. Loan. Berapa yang anda kena bayar bulan-bulan? So, macam mana kita nak kira benda tu? Kita kena pakai calculator lah. Okay, so calculator di sini. So kalau Apple, anda boleh download this Easy Calculators here. Okay, so Easy Calculator. Kalau Android, anda boleh download TVM Calculator. Benda yang sama. So saya klik dekat Easy Calculator. So this is what you will see lah. Okay, ada TVM Calculator, Currency Converter, Loan Calculator dan sebagainya. Tapi kalau anda nak kira ASBF, ASB Loan, ASBF menggunakan loan yang sama seperti loan rumah. So kalau dia menggunakan loan yang sama seperti loan rumah, anda gunakan butang ini, Loan Calculator. Right? So klik pada Loan Calculator. So tadi kita dah tahu berapa banyak loan amount. Isi saja. Loan amount tadi RM100,000. Interest rate pula berapa? Okay, interest rate sekarang ni as of Mei 2021 ialah 3.5% lah, lebih kurang. Okay, 3.5%. And berapakah loan tenure? Loan tenure bermaksud long term. Berapa lama yang anda pinjam? Sama ada anda pinjam 30 tahun, 35 tahun. Malah sekarang ini certain bank boleh bagi loan sampai 40 tahun pun tak apa. So saya punya pandangan, kalau anda nak dapat keuntungan yang paling besar, saya advise anda ambil loan yang paling panjang. Kerana apa? Sebab bila anda ambil loan paling panjang, bermaksud bayaran bulanan pun paling kecil. Dan duit lebihan tu anda boleh labur kat tempat lain seperti unit trust, saham, untuk beli property dan sebagainya. So, kalau anda muda, let's say lah anda umur 25 tahun. Okay? So, loan maksimum yang anda boleh ambil is 40 tahun. Sebab maximum age ialah 70 tahun ya. So, 70 tahun. So, kalau umur anda 35, berapa maksimum? 70 tolak 35, 35 tahun. Let's say lah anda ambil 35 tahun. Okay, mungkin some of you here who's watching this video mungkin tak berapa nak muda sangat. Itu saja yang anda isi. Extra payment per month tak payah nak isi. Biar kosong. So, anda buat apa? Anda klik calculate. So, klik calculate, anda akan terus tahu berapa banyak bayaran bulanan yang anda kena bayar, iaitu RM413.29. So, kita genapkanlah kepada RM420 lah. Senang kira. Okay, 420. Mungkin kena tambah takaful. Kalau anda nak ambil takaful, so lebih kurang RM420. So, that is the amount. Okay, 420. So kita pergi balik kepada kita punya drawing board ataupun kita punya whiteboard. This is loan amount. Okay, so this is loan, total loan. Ni monthly commitment. Berapa tadi? RM420. So sama juga kalau anda buat ASB. So ASB ni, kalau anda nak compare apple to apple, anda pun simpan RM420 sebulan. So kita kena kira satu persatu dahulu. So first step, kira dulu berapa banyak yang anda dapat dekat ASB. Kalau anda bayar RM420 sebulan selama 10 tahun. Okay, selama 10 tahun. Berapa yang anda dapat? Pun sama juga. Cara yang senang, sebab tu saya nak anda download this calculator. Easy Calculator. Senang saja kira. So pergi dekat main. Okay, dekat home.
home menu. Dan saya nak anda pergi dekat mana? Saya nak anda pergi dekat Compound Interest Calculator pula. So Compound Interest Calculator ni maksudnya anda nak kira berapa banyak duit yang anda akan dapat kalau tempat yang anda laburkan duit anda itu memberikan certain income ataupun percentage kepada diri anda. So kita klik dekat Compound Interest Calculator dan dia akan keluar benda ni. Pun sama juga sebab nama dia pun Easy Calculator. So principal amount berapa? Kosong. Betul tak? Kosong. Anda tak letak apa-apa, tetapi anda letak RM420 setiap bulan. Betul? Monthly deposit. So principal amount ni kalau anda letak duit pokok lah, maksudnya anda dah ada, let's say anda ada RM10,000, anda letak RM10,000, anda boleh isi kat situ principal amount. Tetapi dalam konteks video kali ini, kita hanya ambil the monthly deposit sahaja, RM420. Period. Berapa lama yang anda laburkan? So period ni kalau anda perasan is in month, dalam bulan. 10 tahun ada berapa bulan? 10 darab 12. Ada 120 bulan. Betul? Annual interest rate. So berapa yang ASB declare pada tahun 2020? Iaitu 4.25%. Lebih kurang lah 4.25. Okay, kita ambil 4.25%. Kita tak masukkan dengan bonus. Okay, kita hanya ambil the actual return yang kita dapat. Compounding. Compounding ni kita nak letak berapa? Compounding ni berapa banyak yang dia compound. So maksudnya duit itu bila yang anda dapat untuk dia gandakan lagi kewangan anda. So maksud ni kalau dalam konteks ini dia compound setiap tahun ASB. ASB ni bila anda letak 420 anda tak dapat dividen setiap bulan, betul? Anda dapat dividen setiap tahun. So bermaksud the compounding itu adalah setiap tahun juga. So tukar daripada monthly kepada annually, kan? So ini adalah cara untuk anda kira. Okay? Dan klik calculate. Boom, terus anda dapat total principal dengan maturity value. Total principal ni bermaksud inilah amount yang anda simpan, RM420 kali dengan 120 akan dapat RM50,000 RM400. Dan interest ataupun dividen yang anda dapat total RM12,000 lebih. So maturity value adalah RM62,617. So 62,617. Inilah duit yang anda akan ada. RM62,617. Okay. So this is the amount. Kalau anda simpan biasa dekat ASB RM420 setiap bulan, dapat return 4.25% setiap tahun selama 10 tahun. Okay, so far so clear Okay, so sekarang ini kita nak kira berapa? Kita nak kira untuk ASBF, right? So dekat dalam ASBF ni, macam ASB very straightforward, hanya kira berapa yang anda dapat gunakan compounding calculator. Tetapi ASBF ni ada beberapa benda yang anda perlu ambil tahu. Yang pertama, anda kena tahu dulu berapa banyak loan yang anda ambil. Tu yang pertama. So anda dah tahu RM100,000. Yang kedua, anda nak tahu berapa banyak dividen yang anda dapat selepas 10 tahun. So macam mana nak kira? Okay, macam mana nak kira? Pun sama juga, gunakan apa dia? Compound calculator. Tetapi compound calculator ni ada perbezaan sedikit. Principal amount, sebab anda dah pinjam RM100,000, so akan jadi RM100,000. Dan monthly deposit akan jadi apa? Akan jadi kosong. Walaupun anda bayar kat bank. Anda bayar bank tu, duit anda bayar bank. Itu bank punya profit. So, anda tak bayar duit tu masuk dalam ASB anda. Dalam ASB anda, bila anda buat loan RM100,000, anda akan ada RM100,000. Period. Sama juga RM120, which is irrelevant. Okay, sebab anda tak letak apa-apa pun setiap bulan. Dan compounding kita biar sama 4.25%. And compounding annually. Selepas itu anda buat apa? Anda klik butang calculate lagi sekali. Seterusnya anda akan tahu maturity value berapa? RM151,621.45. That is the total. Tetapi RM100,000 tu loan, betul? So kita hanya ambil interest amount saja, iaitu RM51,621. 51,621. So this is the dividend. Dan mungkin anda akan cakap kat saya, Dok, apa ni? Lagi sikit. Baru RM51,000. ASB RM62,000. Dan adakah ASBF tak berbaloi? So sebelum anda buat apa-apa kesimpulan, anda ada satu lagi benda yang anda kena kira, yang mungkin kita tak perasan pun. Apakah
benda yang ketiga yang anda kena kira. Yang ketiga, anda kena kira baki loan. Yes, anda pinjam 100,000 tetapi tak bermaksud loan anda 100,000. So, macam mana nak kira baki loan selepas 10 tahun? So, this is the next one. Okay, the third one. So, macam mana nak kira baki loan selepas 10 tahun? Pergi balik dekat Easy Calculator, pergi dekat Home. Tapi, saya dah cakap, ASBF menggunakan, demi tekniknya sama macam kira loan rumah. Klik kat Loan Calculator. Okay, yang ni. Loan Calculator ini. Letak loan amount, tadi berapa? 100,000. Interest rate berapa? 3.5%, betul? Berapa tahun kita pinjam? 35 tahun. Kita tekan calculate. So nampak tak? Kita dapat 413.29 sen. Kita genapkan kepada RM420. So macam mana kita nak tahu berapa baki loan yang tinggal selepas 10 tahun? Anda pergi tekan butang amortization. Okay, tekan butang amortization kat bawah ini. So bila anda klik, dia akan automatically kira untuk anda amount yang anda bayar setiap bulan, interest yang dikenakan ataupun interest, berapa banyak duit yang anda bayar interest, berapa banyak duit yang anda bayar principal, dan balance. Balance itu adalah baki loan. So anda nampak tak baki loan? Ni 1, 2, 3 ni bukan tahun 1, 2, 3 ni bulan. So kalau anda nak tahu berapa baki loan anda selepas 10 tahun, berapa bulan? 120 bulan, betul? So anda kena scroll ke bawah. Okay, tepi ni adalah semuanya adalah bulan. So scroll sampai 120. Nampak tu? 120. So 120 baki loan yang tinggal adalah berapa? RM82,555 sahaja. So itu adalah benda ketiga yang anda kena ambil kira, iaitu baki loan 82,555. So tulis dekat sini, baki loan RM82,555. So apa yang kita nak buat dengan duit ni, baki loan ini? Jadi selepas 10 tahun, bila anda surrender sijil ASB anda itu, anda tak perlu surrender 100,000, tetapi anda hanya perlu bayar lagi 82,000 sahaja. So berapa tinggal? Berapa duit yang tinggal kalau anda surrender? Anda tak terus buang 100,000 ni. 100,000 ni tak hilang 100,000 akan tolak dengan baki loan. Okay, so 100,000 tolak 82,000 berapa? So yang keempat, kira 100,000 tolak dengan RM82,555. Berapa? RM17,455. Selepas anda dah buat keempat-empat ini, barulah anda dapat kira total duit yang anda dapat. Tambahkan dividen dengan duit yang tinggal. So berapa? 51,621 tambah dengan 17,455 sama dengan berapa? Sama dengan RM69,066. Itu dia. Okay. So this is the amount. How you calculate you punya ASBF loan. Anda kena compare apple to apple. So nampak mana lagi banyak? Simpan seperti biasa, RM62,617, ataupun anda gunakan teknik ASBF, anda dapat RM69,066. Ada perbezaan berapa tu? Lebih kurang RM6,000 lebih. Jika anda menggunakan ASBF, kalau kita bandingkan dengan menggunakan ASB seperti biasa, selepas 10 tahun. So anda boleh apply benda ni, anda boleh tukar, anda boleh kira selama 5 tahun berapa yang anda dapat, anda boleh kira selama 3 tahun pun berapa, selama 7 tahun terpulang pada diri anda. Tapi ini pengiraannya. So kalau saya nak rumuskan balik bagaimana untuk anda kira ASBF ini, yang pertama, ASBF anda kena tahu berapa loan yang anda pinjam. Itu yang pertama. Step yang pertama. Step yang kedua, kena kira dividen selepas berapa tahun lah yang anda nak pinjam. Step yang ketiga, kena kira pula baki loan selepas 10 tahun. Yang keempat, kira berapa duit yang tinggal. Macam mana nak tahu duit yang tinggal? Pinjaman yang anda pinjam itu tolak dengan baki loan. Duit itu anda akan dapat. Dan yang terakhir, bila anda dah dapat kesemuanya, barulah anda tambahkan
dividen yang anda dapat tambah dengan duit yang baki yang anda dapat itu. Okay, dividen tambah dengan duit baki selepas tolak loan, anda akan dapat jumlah loan ataupun jumlah keuntungan yang anda dapat di akhir tenure selepas anda surrender your ASB. Again, this is the first video yang saya buat kira-kira. So saya harap anda dapat tengok macam mana kita nak buat pengiraan ASBF. Okay, ASB financing ini. So kalau video ini agak rumit, anda tak faham apa itu ASB, apa itu ASBF, pergi dekat dalam YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir. Dekat dalam tu ada banyak topik-topik yang saya kongsikan kepada anda tentang berkenaan dengan ASB dan ASB financing. Anda boleh tengok video tu dulu sebelum anda tengok video kali ini. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.